Pembentukan kabinet yang lebih inklusif dan holistik ini boleh membawa banyak maksud. Mungkin inklusif dari segi parti politik, umur, kaum, bangsa dan mungkin juga dari sudut gender. Dan kepelbagaian ini bukan sahaja mencerminkan masyarakat dan budaya yang majmuk, malah juga boleh bantu mencetuskan idea dan penyelesaian yang pelbagai kepada permasalahan rakyat. Dan apabila hampir 50% daripada populasi negara terdiri daripada wanita, adakah komposisi ini juga wajar dicerminkan dalam pembentukan kabinet? Untuk mengulas lanjut, bersedia bersama saya dalam Buletin Awani jam ini penganalisis politik Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh. Terima kasih Dr. Sharifah bersama saya. Bagaimana Dr. melihat penglibatan wanita dalam kabinet baharu? Ini memandangkan pada 2020 49.6% populasi negara terdiri daripada wanita. Jadi adakah Dr. melihat ini juga patut dicerminkan, reflected dalam barisan kabinet? Terima kasih Esrawani kerana sudi menyebut saya. Saya rasa tidak terlambat ya untuk saya mengucapkan selamat Hari Wanita Kebangsaan iaitu pada semalam 25 Ogos 2021. Hari Wanita Hari Wanita Kebangsaan adalah yang ke-59. Kita awal-awal mula celebrate atau meraihkan Hari Wanita adalah pada tahun 1962 iaitu 13 tahun lebih awal daripada Hari Wanita Dunia ya. Dan kalau kita tengok dari sudut perwakilan wanita ya di dalam legislatif dan juga di dalam kabinet iaitu keputusan tertinggi jawatan untuk membuat keputusan tertinggi negara iaitu menteri dan timbalan menteri. Malaysia bukanlah di ranking yang baik ataupun memuaskan dan perlu banyak penambahbaikan dibuat dari sudut ini. Ya, kalau kita tengok ya, kalau ada pihak-pihak yang masih nak mempertikaikan wanita dari sudut merit, ianya adalah satu pertikaian yang sengaja dibuat ataupun lebih bersifat stereotip dan juga lebih berunsurkan diskriminasi ya. Merit wanita telah terbukti ya, iaitu dari sudut pendidikan, kelulusan dan juga performance ya wanita-wanita di negara-negara lain seperti di Jerman, New Zealand, Denmark, Taiwan dan juga Finland. Dan kalau kita tengok ya dalam ranking kita nombor 116 ya Interparliamentary Union ya 2000 Mei 2021, dulunya kita 104, sekarang dah turun kepada 116, menunjukkan ada negara-negara lain yang telah menambah baik ya jumlah dan mengiktiraf kepimpinan wanita di peringkat menteri dan timbalan menteri yang lebih tinggi, yang lebih proaktif. Dan maka Malaysia pun telah jatuh ke tangga 116 dan ini perlulah diperbaiki seperti ya kalau kita tengok dari segi minima ya dasar minima 30% ya wanita sebagai pembuat keputusan perlulah disegerakan dan perlulah dizahirkan dengan adanya political will oleh Perdana Menteri Malaysia. Dr. Sharifah mengambil contoh dari beberapa negara lain yang mempunyai kepimpinan wanita. Tetapi kalau kita nak mengaplikasikan situasi yang sama dalam Kabinet Malaysia, adakah Dr. melihat penglibatan suara wanita pada peringkat tertinggi pentadbiran negara, adakah itu boleh membawa mungkin gaya ataupun budaya pimpinan politik yang berbeza? Saya percaya ianya boleh ya sebab saya pernah berkata beberapa kali dan juga terdapat pelbagai kajian ya. Contohnya kajian yang telah dijalankan oleh Pusat Penyelidikan Dasar Ekonomi Forum Ekonomi Dunia ya yang melibatkan 194 negara memang telah melihat ya terdapat perbezaan yang jelas. Ini kajian ya bahawa dasar proaktif terutama dan sistematik dan lebih prihatin apabila lebih ramai ya jumlah wanita di dalam pembuat keputusan tertinggi terutamanya ketika COVID ini. Macam yang kita lihat ya kita hanya ada 33 ya member of parliament atau ahli parlimen di dalam Dewan Negara Rakyat kita ya. Dan yang menyokong ya Datuk Seri Ismail Sabri yang di sebelah ya yang UMNO, GPS, Bersatu ya
ada dalam 13 orang. Dan apabila kita lihat ya, dari segi kelulusan dan juga kepimpinan mereka, mereka mempunyai ya gaya kepimpinan yang baik dan juga yang boleh diketengahkan. Dan apa yang perlu dibuat adalah memberi ya peluang kepada wanita, kerana setakat ini ya telah terdapat pelbagai penyelidikan antarabangsa dan juga di dalam Malaysia sendiri bahawa tidak ramai wanita ya yang menjadi pemimpin tidak langsung ada kaitan dengan merit, tetapi lebih kepada stereotip, diskriminasi dan juga pandangan-pandangan yang bersifat patriarki, ya. Dan sudah tentu ya pemimpin wanita yang dilantik perlulah ya membuktikan bahawa mereka merupakan pemimpin bukan sekadar hanya kerana wanita, tetapi kerana mereka perlu berkhidmat untuk rakyat. Dan pada pendapat saya, ini janggal. Saya rasa pelik sikit ya. Apabila wanita, orang suka cakap pasal merit. Ya? Orang suka cakap pasal, nak boleh buat apa? Pastikah wanita boleh buat? Tetapi kenapa persoalan begini tidak ditanya kepada pemimpin lelaki? Ya, ada pemimpin yang lelaki yang muda dan tidak berpengalaman, tapi tidak dipertikaikan dari segi merit. Ini sebenarnya salah satu indikator diskriminasi di situ. Ya, jadi kita kena ubah sebab sekarang ni masalah ranking Malaysia ni memang sepatutnya negara-negara yang terkebelakang ya. Tapi kita di ranking yang terkebelakang dalam satu hal ini, iaitu kepimpinan wanita. Kalau kita tengok dari segi pendidikan, ya, dari segi kejayaan dalam entrepreneur, dalam perniagaan, wanita telah ke hadapan. Dan ini perlulah dizahirkan dan kita perlukan political will untuk pastikan ya sekurang-kurangnya 30%. Orang kata kenapa asyik-asyik cakap sekurang-kurangnya 30%? Ya, masalahnya kita tak dapat pun 20% pun, ya. Kita hanya di bawah berbelas sahaja peratus setakat ini. Itu pun bernasib baik. Sebelum ni bawah 10%, ya. Kalau kita tengok daripada negara ya, orang mungkin akan tanya, betul ke macam mana negara-negara lain ya? Negara-negara lain lebih daripada 65 negara ataupun 63 negara kalau tak salah saya, Interparliamentary Union ranking mempunyai 30% hingga 58% ya kabinet yang dianggotai oleh wanita. Kenapa? Kerana ini melambangkan ya kekuatan dan juga kepentingan wanita di dalam mengetengahkan ya separuh populasi negara dan juga melambangkan secara zahir politics of present, secara zahirnya hadir di dalam pembuat keputusan. Ya. Doktor, kepimpinan ataupun credibility, kemampuan untuk memimpin itu bukan sahaja persoalan yang perlu dilontarkan kepada wanita tetapi kepada semua calon pemimpin negara. Dan saya nak berbalik kepada beberapa contoh dari luar negara yang doktor melihat tadi, dan kita nak melihat pembentukan kabinet sekarang ini diberi perhatian yang banyak khususnya dalam kemampuan menangani COVID-19. Itu yang diberi perhatian sekarang. Kalau kita nak melihat contoh dari luar negara, New Zealand, Taiwan dan doktor juga ada melihat contoh dari Jerman. Ini antara negara yang dilihat berjaya mengekang penularan kes dan menangani COVID-19. Dan mungkin secara koinsiden ataupun tidak, negara ini juga dipimpin wanita. Bagaimana doktor melihat kepimpinan ataupun apa antara ciri-ciri yang dibawa oleh pemimpin di negara khusus dipimpin wanita ini dan juga berjaya mengekang COVID-19? Adakah doktor melihat situasi sama boleh juga berlaku di Malaysia? Okey. Yang kita hendakkan adalah keseimbangan ya perspektif lelaki dan perspektif wanita, ya. Dan kita lihat negara-negara ini bukan didominasi oleh wanita ya, walaupun pemimpin utama mereka adalah wanita ya, tapi sebenarnya mereka mempunyai keseimbangan ya
pendapat dan kepentingan kedua-dua pihak, iaitu ahli politik dan pemimpin lelaki dan ahli politik pemimpin wanita. Dalam Malaysia, kita nampak ada ketidakseimbangan dari sudut kepentingan dan juga suara di antara dalam kalangan lelaki atau pemimpin lelaki dan pemimpin wanita. Kita dapat lihat bagaimana kadang-kala tu terlalu masculine. Ya, masculinity ni adalah sesuatu yang baik. Ya, bukannya tak baik, sebab apa yang kita ada di dalam Malaysia ini pun adalah hasil daripada buah fikiran masculinity dan usaha masculinity. Namun, apabila ianya berlebihan, ianya akan seolah-olah menidakkan, ya, kadang-kadang terlepas pandang kepentingan-kepentingan dan juga keperluan-keperluan golongan seperti wanita, golongan sasar yang lain dan sebagainya. Apabila sesebuah negara mempunyai keseimbangan dari sudut idea, dari sudut kehendak, ya, kita ketengahkan kehendak, kita ketengahkan kepentingan, maka banyak perkara yang dapat diselesaikan. Dan seperti yang saya pernah sebutkan sebelum ini, ya, saya nak ucapkan tahniahlah kepada Perdana Menteri Malaysia kerana telah berjaya, ya, mengadakan satu muafakat ataupun perundingan yang baik dengan pemimpin-pemimpin parti pembangkang, dan ini merupakan satu approach, ya, yang amat dinanti-nantikan oleh rakyat. Dan ada juga seolah-olah kurang percaya ianya boleh berlaku. Ini adalah satu, ya, titik tolak dan juga yang penting bagi negara kita. Dan sekarang ini, apa yang kita bercakap hari ini, ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Astro kerana ini mengetengahkan, ya, isu kepimpinan wanita yang perlu, ya, diambil serius dan memerlukan ketinggian dan juga komitmen political will. Semalam di dalam simposium ataupun di dalam satu webinar, ya, anjuran Majlis Kebangsaan Persatuan Wanita di Malaysia. Begitu juga pada 23 Ogos kita ada simposium wanita negara. Hal ini menjadi satu perkara yang resolusi yang diulang banyak kali, bahawa kita perlukan lebih ramai kepimpinan wanita supaya ada keseimbangan, ya, suara lelaki dan wanita, keseimbangan dari segi kepentingan dan juga kehendak lelaki dan wanita, kerana ini adalah foundation, ya, asas negara. Sebab populasi negara ada dua, ya, lelaki, wanita. Lepas tu kita boleh tengok dari segi kaum. Lepas tu kita tengok juga dari segi umur, ya. Masalah yang kita ada dalam politik, ya. Satu, terlebih, ya, dari segi golongan yang berumur di dalam politik. Yang kedua, terlebih golongan elitis di dalam politik. Macam mana kita hendak mengetahui golongan pekerja, golongan yang small businesses, ya. Dan yang ketiga adalah terlebih, ya, dari segi maskulin ataupun suara lelaki. Kalau terlebih-terlebih ini, dia ada impak yang tidak molek lah untuk negara. Baik, terima kasih Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh, penganalisis politik, mengulas mengenai pembentukan kabinet baharu dengan penglibatan suara wanita. Terima kasih Dr. Sharifah.